Hari ini Alhamdulillah kita akan baca nota ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakirna sayyidina rabbil yassirna sayyidina karim. Sallim bil khair. Hari ini kita akan bincangkan usul ke-47. Apakah usul ke-47? Iaitu setiap hadis yang menyebutkan kelebihan orang-orang yang berwajah cantik, baik laki-laki atau perempuan. Ujian Nabi SAW terhadap mereka, perintah baginda supaya memandang mereka, meminta hajat dengan mereka, atau mereka tidak akan disentuh api neraka, adalah palsu. Adalah palsu dan tidak berasas sama sekali. Itu cerita. Kena ingatlah, kalau ingat ini saja, ni usul ni mudah kita nak faham, nak tahu hadis ini sahih ke, dhaif ke ataupun maudhu'. Terutamanya bila kita belajar ni, setiap satu usul bila kita belajar, biar lekat dalam kepala. Setiap hadis, semua hadis. Kalau menyebutkan kelebihan orang-orang yang berwajah cantik, comel, orang-orang comel, ujian Nabi terhadap orang comel, orang yang cantik, perintah baginda supaya memandang, melihat mereka, ada kelebihannya, minta hajat dengan mereka, atau orang-orang yang cantik, yang comel ini tak akan masuk neraka, tidak disentuh api neraka. Ada tu. Yang kita sebut ni semua ni ada ni. Ada hadisnya. Sehingga nama hadis ada. Atas nama hadis ada. Jadi kita kena ingat semua ini palsu. Dan tidak ada asas sama sekali. Dusta semata-mata. Atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ingat usul ni mudah. Ada tahu lah. Sama seperti usul kalau kita dah belajar sebelum ni kan. Misalnya usul ini usul ke-45, kelebihan mana-mana tempat, itu pujian Nabi terhadap itu. Usul 46 misalnya. Macam mana? Kena ingat. Yang menyebutkan tentang anak zina tidak akan masuk syurga sampai ke anak cucu dia, 7 keturunan tak akan masuk syurga. Ataupun anak zina tu sendiri tak akan masuk syurga. Semuanya maudhu'. Tak ada satu pun yang sahih. Demikian juga hadis-hadis yang menyatakan anak zina dicipta untuk neraka semata-mata kerana dia anak zina, bukan kerana dia melakukan kesalahan apa-apa. Ini tak boleh pakai. Hadis-hadis menyatakan kehinaan dan kejelekan anak zina di dunia dan di akhirat semata-mata kerana ia anak zina. Begitu. Jadi bila kita tahu kan, mudahlah. Bila kita tahu usul ini mudah untuk kita mengesan. Jadi tujuan buku ini pun sebenarnya saya tulis ini untuk nak bagi panduan lah, panduan yang mudah. Dan kita tahu dia tak perlu, marilah banyak mana pun. Ada sanad macam mana pun tak perlu dah tengok sanad. Itu hakikatnya. Tapi kalau kita boleh bincang, orang-orang yang berilmu yang boleh bincang tentang sanadnya, itu lagi bagus lah, lebih meyakinkan lagi bahawa memang tak ada sebenarnya. Jadi usul yang ke-47 hari ini berkenaan dengan kelebihan orang-orang yang comel mukanya. Apalagi kalau disebut comel, rupa muka dia, wajahnya itu.
Tak kira lah lelaki ke atau perempuan. Dan seterusnya seperti yang kita dah baca tadi. Ini usul. Ringkas saja. Saya rasa kalau nak hafal pun boleh ni. Ringkas. Antara contohnya ialah, contoh pertama, biasalah saya bagi 2-3 contoh. Sebenarnya banyak lagi hadis ni. Tapi kita pilih 2-3 contoh. Kadang-kadang tu 4 contoh. Macam untuk usul ni, saya pilih 4. Ini contoh pertama. Ni kira-kiranya Nabi kata lah ni. Saya tak bubuh lah, tak letak. Dalam perbincangan tu baru kita dibagi sanad dia. Sebab ini bukan hadis pun. Kadang-kadang rasa tak tergamak nak sebut Nabi bersabda di sini. Sebab bukan sabda Nabi pun. Sebab itu saya mula buat begini. Ambil teks dia saja. Man atahu Allahu azza wa jalla wajhan hasanan wasman hasanan waja'alahu fi mawdi'in ghairi sya'inin lahu fahuwa min safwatillahi azza wa jalla fi khalqihi. Bermaksud orang yang dikurniakan Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah azza wa jalla wajah yang cantik dan nama yang bagus, serta diletakkan pula pada tempat yang tidak mengaibkannya, berarti dia adalah salah seorang pilihan Allah di kalangan makhluknya. Sekali-sekali kita tengok, mungkin juga itu dah Allah SWT nak bagi gitu. Tapi kena ingat, ini semua tak ada semua. Kalau contoh pertama ni, rujukan dia ni banyak, bukan main banyak. Dan ia bukan sahaja ada di dalam kitab-kitab hadis maudhu'. Cuba kita tengok ni. Ni kan. Ini kitab-kitab hebat jugalah. Al-Baihaqi, Syu'abul Iman. Dalam Syu'abul Iman ada. Dan sebab itu jangan kita ingat dalam kitab-kitab ulama-ulama yang muktabar, yang diperakui kehebatannya. Tidak ada hadis-hadis maudhu', jangan ingat gitu. Cuma kita kena bersangka baik dengan ulama-ulama itu. Kenapa mereka kemukakan ini? Bahkan kalau kita baca betul, sering kali mereka pun buat komentar terhadap apa yang mereka bawakan di dalam yang mereka karang itu. Jadi sebenarnya sekadar nak ceritakan antara yang mereka terima sebagai ulama hadis yang mereka berjumpa, ini antaranya. Bukan nak mengesahkan atau mengatakan hadis itu boleh dipakai. Bukan, sama sekali tidak begitu. Ini dalam Tabarani misalnya, Mu'jamul Awsat pun ada. Walau bagaimanapun, kebanyakannya hadis ini tersebut di dalam kitab-kitab yang memang mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Ini antaranya. Yang saya gelapkan ini kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu' dan bincang tentang hadis-hadis maudhu'. Inilah rujukan. Kalau nak tengok sendiri, nak buat kajian lagi seterusnya, boleh. Tengoklah. Inilah kitab-kitabnya. Baik, komentar. Sekarang ni siapa nak baca? Saya nak bagi orang lain baca pula lah. Siapa silakan? Saya baca boleh? Syamilah Syamilah. Syamilah daripada mana ni? KL. KL. Abang sila baca. Komentar Ibnul Jauzi mengemukakan hadis di atas. Nombor satu. Nombor dua. Ibnul Jauzi mengemukakan hadis di atas dengan sanad berikut. Anba'ana qala anba'ana Hibatullah bin Ahmad Al-Hariri qala anba'ana Muhammad bin Ali bin Al-Fath qala haddatsana Daruqutni qala haddatsana Muhammad bin Makhlad qala haddatsana Yahya bin Habib Abu Uqail qala haddatsana Khalf bin Khalid al-Basri
قال حدثنا سليم بن مسلم المكي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sekejap. Tadi saya dah sebut. Siapa nama ni? Nama apa tadi? Syamilah. Syamilah. Tadi saya sebut dah. Syamilah ada ke tidak tadi? Kelas pertama kita tadi ada ke tidak tadi? Ada. Sekejap. Ada mungkin tak perasan saya dah sebut dah tadi. Ni kan kalau ada Muslim bagi 2. Tak perlu kita kalau hadis ni ini yang palsu. Kalau yang sahih sekalipun tak perlu kita sebut Salimu bin Musliminil Makki, tak perlu ni itu tak perlu. Salimu bin Muslimil Makki macam begitu. Boleh. Begitu ya. Lain kali kalau bertemu begini macam ni. Muhammad bin Makhlad. Bukan dibaca Muhammadun ibn Makhlad, tak perlu begitu. Tapi kita kena tahulah hakikatnya ini semua ni walaupun bagi satu bukan ismul ladzi la yansarif. Bukan isim yang tidak bertanwin. Jadi tidak bertanwin itu dari segi sebutan dalam bacaan sahaja. Hakikatnya dia bagi 2 juga. Macam Muslim ni bagi 2. Kita nak sebut Muslimil Makki, itu pun boleh. Begitu. Dia tidak sama dengan Quran. Ini sanad yang palsu. Kalau sanad yang sahih pun begitu juga. Jadi Ibnul Jauzi dengan sanadnya hadis ini dia sebut sampai kepada Rasulullah jugalah. Akhir-kiranya daripada Ibnu Abbas katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kita baca tadi itu didakwa sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad Ibnul Jauzi. Maknanya ulama-ulama kita dahulu bukan sahaja hadis sahih, hadis hasan yang mereka ada sanad, yang maudhu' pun ada juga sanad. Supaya apa? Supaya kita tahulah daripada sanad itulah kita dapat tahu kedudukan sesuatu hadis itu pentingnya sanad. Tapi kalau tak ada sanad langsung, mana tak boleh pakai lah hadis tu. Tak boleh. Tak boleh pakai. Misalnya hadis tentang kelebihan sembahyang tarawih. Malam ni kelebihannya begini. Itu tidak ada sanad, tak tahu di mana sanad. Itu pun tak boleh pakai juga, maudhu' juga. Kalau ada sanad macam ni pun, bukan mesti ia sahih, boleh pakai juga. Ulama-ulama kita telah mengesan. Cuba tengok sini yang saya garis ni. Yang saya garis ni di situlah. Khalaf bin Khalid, perawi yang bermasalah di dalam sanad ini. Paling tidak, kalau ada seorang pun kita dapat kesan seorang saja sudah cukup dah. Tak perlu cari setiap perawi dia. Ada seorang saja sudah cukup dah untuk kita hukum sesuatu hadis itu sebagai maudhu'. Teruskan Syamilah, teruskan. Nombor 2, setelah mengemukakannya Ibnu Jauzi berkata, ini adalah hadis tidak sahih. Adapun Salim, maka kata Yahya, dia tidak thiqah. An-Nasa'i berkata tentangnya matrukul hadis. Abu Hatim Ibnu Hibban berkata, dia meriwayatkan hadis-hadis maudhu' daripada perawi-perawi thiqat. Ad-Darqutni pula meletakkan kesalahan di atas pundak Khalaf, bukan Salim. Khalaf bagi Ad-Darqutni adalah seorang pereka hadis. Sementara Salim pula perawi muqarab dan ia tidak tertuduh mereka mengada-adakan hadis. Lihat Az-Zahabi di dalam Mizan Al-I'tidal. Ad-Darqutni, Ta'liqat Ad-Darqutni 'ala al-Majruhin. Baik. Tadi kan di sini ada beberapa perkara. Di 2 perawi ni. Salim tidak siqah. Ini orang panggil lafaz jarh. Tidak siqah. Lafaz jarh. Ulama-ulama rijal hadis menghukum dia. Kerana dia terlibat dengan hadis lah. Kalau tidak, tak ada siapa pun tahu dia ni perangai macam mana. Ini macam mengatakan sesuatu yang tidak baik lah terhadap seseorang. Boleh, dibolehkan.
Sebab apa? Sebab kita nak jaga agama ni. Kalau tidak, hadis rekaan dia mungkin tersebar dan orang pakai. Itu bahaya. Kalau tersebar, maknanya orang pakai hadis maudhu. Lebih bahaya lagi. Jadi walaupun nampak macam kita mengumpat, kita memburuk-burukkan nama dia, itu dibenarkan dalam agama demi menjaga kesucian dan ketulinan agama. Jadi dibenarkan kita sebut orang ni begini, orang ni begini. Ni macam Ibnu Hibban kata, dia meriwayatkan hadis-hadis maudhu' daripada perawi-perawi thiqah. Perawi-perawi yang baik-baik, yang dipercayai, dia guna nama mereka. Padahal yang dikaitkan dengan mereka itu hadis maudhu'. Ini perangai dia. Jadi di satu pihak, Daraqutni meletakkan di atas pundak khalaf, bukan salih. Dia kata yang bermasalahnya sangat bukan ini. Yang bermasalah sangatnya yang ni. Tapi ke mana-mana pun ada dua orang lah yang bermasalah teruk dalam apa di sanad ini. Menyebabkan hadis ini tak boleh kita terima. Dan hadis ini kenapa ulama kata maudhu', palsu? Inilah sebabnya. Teruskan, Syamilah. Nombor 3, Al-Haythami berkata tentang khalaf yang tersebut di dalam sanad itu bahawa di dalamnya ada khalaf perawi dhaif. Ibnu Adi pula di bawah biografi Salim bin Muslim Al-Kashab berkata Khashab berkata kebanyakan apa yang diriwayatkannya tidak mahfuz. Tidak mahfuz mana tidak sahih lah. Tak boleh kita nak pegang, nak percaya. Teruskan. Nombor 4, bukan orang yang berwajah cantik sahaja terpilih di sisi Allah di kalangan makhluknya. Orang yang hodoh rupanya juga mulia dan terpilih di sisi Allah jika ia tidak melakukan sesuatu yang mengaibkan dirinya. Nombor 5, menurut ajaran agama Islam, terpilihnya seseorang atau tidak di sisi Allah bukan terletak pada rupa paras yang diperolehi manusia tanpa ada sebarang ikhtiarnya. Manusia akan dinilai Allah hanya berdasarkan perbuatan yang memang berada dalam batas ikhtiarnya. Jadi ini dah bercanggah ni kalau nak kira dengan prinsip ajaran Islam. Ajaran Islam ni dia kira orang ni salah, baik, tidak baik ni berdasarkan sesuatu yang boleh dilakukan dengan ikhtiarnya. Tiba-tiba ni cantik, huduh ni bukan dalam batas ikhtiar kita. Ini semata-mata kurniaan Allah SWT. Kenapa benda yang tidak ada pilihan kita tu dijadikan penentu? Dijadikan penentu, penyebab kepada dia tu tinggi darjatnya, terpilih di sisi Allah. Kenapa begitu? Manusia ini mengikut ajaran Islam adalah berdasarkan apa-apa yang diusahakannya, yang boleh dipilihnya. Misalnya seseorang tu naik pokok kelapa, jatuh. Dosa kah? Jatuh? Tak berdosa. Sebab itu bukan dipilihnya. Tapi kalau dia naik pokoknya, dia terjun sengaja nak bunuh diri, itu berdosa. Barulah ada dosa, tidak berdosa ni. Salah, tidak salah. Terpilih orang tu atau tidak terpilih. Apabila sesuatu itu berada dalam batas ikhtiar dan pilihannya. Kalau tidak ada dalam batas ikhtiarnya, seseorang itu tidak jadi mulia, jadi kurang dengan sebab itu. Dengan sebab itu, bukan. Itu kena faham dari segi prinsip ajaran Islam. Jadi nampak di sini, hadis ini bercanggah dengan prinsip, salah satu prinsip ajaran Islam. Sebab dikatakan cantik. Cantik itu bukan pilihan, semua orang nak cantik. Tiba-tiba dia terpilih kerana cantik. Itu tak boleh berlaku. Ini kita pakai kaedah-kaedah beginilah untuk menentukan sesuatu tu. Begitu juga dikatakan yang terpilih itu yang berwajah cantik di sisi Allah. Padahal yang hodoh pun mulia juga, terpilih juga di sisi Allah. Kalau dia tidak melakukan benda yang sama, yang mengaibkan itu. Bukan orang cantik saja yang terpilih. Yang tidak cantik pun terpilih juga. Ini dah bercanggah.
Baik, teruskan apa ni Syamilah. Contoh kedua, an-nazaru ilal wajhil jamili ibadatun. Bermaksud memandang atau melihat wajah yang cantik adalah satu ibadat. Ini rujukan, tak payah baca dah. Tak payah baca lah. Teruskan ni komentar. Komentar. Nombor 1, Ibnul Qayyim menukilkan bahawa gurunya Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang hadis contoh kedua di atas berkata, itu adalah kedustaan dan kekarutan yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Tidak ada sesiapa pun meriwayatkannya dengan isnad yang sahih. Ia adalah hadis maudhu'. Sekejap Syamilah sekejap cuba tengok ni. Ibnul Qayyim seorang ulama yang hebat, sangat hebat. Banyak karangannya, beratus-ratus. Dia ni anak murid Ibnu Taimiyah. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab tentang hadis maudhu', tentang hadis-hadis ni, nama-nama ni selalu kita bertemu. Nama-nama ini selalu kita bertemu. Dan pendapat dia berhubung dengan perkara ini diterima. Menunjukkan di sisi ulama, mereka ini adalah ulama yang muktabar, bukan dipertikaikan. Bukan dipertikaikan. Dan kalau kita tengok, orang yang seperti inilah yang jaga agama, yang jaga kesucian agama daripada dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab itu. Dia kata semua ini kedustaan dan kekarutan. Salah satu buktinya tidak ada siapa pun. Banyak kitab-kitab hadis ni. Kalau dalam kitab hadis yang bersanad dan sahih, tak ada siapa pun. Kalau macam ni sanad, kalau ada sanad pun itu tidak sahih. Teruskan Syamilah. Nombor 2, wajah cantik. Siapakah yang kononnya disabdakan oleh Rasulullah SAW melihatnya adalah satu ibadah itu? Lelakikah atau perempuan? Wajah cantik mahramkah atau bukan mahram? Tidak pula tersebut. Ini salah satu sifat hadis yang tak jelas lah. Yang dhaif atau maudhu' ni dia keliru banyak. Sama-sama. Dia tak sebut. Sebab kalau sebut nampak sangat. Itu susah tu, jadi dia pun susah juga. Pereka hadis. Teruskan. Mungkin hadis-hadis yang diberikan di bawah nanti dapat dikaitkan dengannya. Yang pertama, an-nazaru ila aliin ibadatun. Bermaksud melihat atau memandang kepada Ali adalah ibadah. Yang kedua, an-nazaru ila wajhil alimi ibadatun. Wa kadzal julusu ma'ahu wal aklu wal kalam. Bermaksud melihat wajah orang alim adalah satu ibadah. Demikian juga duduk dan makan bersamanya dan berbual-bual dengannya. Yang ketiga, an-nazaru fil mar'atil hasna wal khadrah yazidani fil basar. Bermaksud melihat perempuan yang cantik dan warna hijau menambahkan kecerahan mata. Akan tetapi mungkin yang dia kata tadi itu ini hadis ni, melihat kepada wajah yang cantik adalah satu ibadat. Wajah mana? Mungkinlah kalau ada tersebut di dalam kitab-kitab, itu pun mengarut juga. Banyaklah yang mengarut ni. Misalnya disebut ini, mungkin. Kalau kita nak, tapi ini semua karut. Akan tetapi ketahuilah, semua hadis tersebut juga maudhu' ini. Melihat perempuan yang cantik dan warna hijau menambahkan kecerahan mata. Kalau dah rabun itu cantik pun tak akan jadi cerah dah. Kena pergi bedah lah, tiada khilaf di antara para ulama tentang maudhu'nya. Ini semua yang kita sebut ini, 2-3 contoh ini pun maudhu', tak ada khilaf. Teruskan Syamilah. Nombor 4, hadis-hadis seperti inilah agaknya digunakan oleh pembawa-pembawa ajaran sesat untuk mengharuskan maksiat dan meluaskannya dalam masyarakat. Ini salah satu ajaran sesat. Dia kata tak apa tengok perempuan yang cantik, tak apa tengok dedah aurat apa. Dia kata ingat kepada Allah. Ini kejadian Allah. Ini semua mengaruhlah.
Agaknya benda-benda macam ni lah yang jadi asas dia, sebab pembawa-pembawa ajaran sesat ni banyak sangat mereka gunakan hadis-hadis maudhu' sebab mereka tak tahu beza antara hadis yang betul dengan hadis yang tak betul sebab tak belajar. Jadi benda-benda ni tersebar dengan luas maksiat, tersebar dengan luas. Teruskan. Nombor 5, suka sekali kepada orang-orang yang mengenali ajaran Nabi Muhammad SAW menerima hadis-hadis seperti itu sebagai sabda baginda. Ia terlalu remeh, karut dan mustahil terkeluar dari mulut seorang Nabi. Sebab itu kita bila berhadapan dengan apa yang didakwa sebagai hadis ini, kena tengok. Benda ni masuk akal kau seorang Nabi nak bercakap macam ni? Kerja Nabi kau nak bercakap benda remeh-temeh, benda mengarut macam ni? Kita kena fikir begitu. Sebagai umat ni, Nabi Muhammad, kita kena perhati begitu. Nabi Muhammad ni bukan sembarangan orang. Cuba kalau kita tengok, kalau dia yang hadis sahih, macam mana sifat dia? Kemas. Dia bukan macam ni. Teruskan, Syamilah. Nombor 6, mana mungkin Rasulullah menganjurkan suatu perkara yang boleh menjerumuskan umatnya ke dalam maksiat. Selain itu, perbuatan melihat dalam keadaan terpaku pandangan pada wajah seseorang yang dilihat kerana kecantikannya semata-mata tentu sekali akan membuatkan orang yang dilihat berasa resah, rimas dan serba salah. Apakah Rasulullah SAW akan menganjurkan perbuatan seperti itu? Ini antara yang kita kena fikir. Bayangkan, kalau seorang perempuan, ada orang duk renung dia, perhati dia, macam tu. Bila kita tanya, alasannya bagi ahli hadis ni, kononnya. Ibadat. Saya beribadat, saya tengok kepada awak tu. Tapi bagaimana perasaan? Katakanlah perempuan yang duduk di mana-mana stesen, tiba-tiba beberapa orang duduk perhati, merenung dia. Mesti jadi serba salah. Takut, macam-macam perasaan itu. Jadi adakah Rasulullah SAW akan menganjurkan perbuatan yang seperti itu? Itu tak pernah sama. Bahkan dalam Quran disebutkan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Suruh tunduk perhatian, pandangan, jangan tengok segala tempat yang tidak dibenarkan tengok semua. Bukan begitu. Perempuan pun dianjurkan supaya menundukkan, menjaga pandangan. Lelaki pun begitu. Itu dalam Quran. Ini sudah bercanggah dengan Quran. Kalau orang yang ada ilmu, dia akan bandingkan. Tidak mungkin hadis sahih akan bercanggah dengan apa yang tersebut dalam Quran. Dalam Quran suruh jaga penglihatan. Bukan melihat, bukan merenung. Orang yang cantik. Dan cantik tu pun perkara nisbi juga. Cantik tu pun perkara nisbi juga. Mungkin orang Yahudi di sisi orang lain, bagi dia kata cantik. Alasannya ibadat. Macam mana jadi? Adakah ibadat macam tu? Ibadat nafsu begitu? Tentu sekali tidak. Tentu sekali tidak. Teruskan, Syamilah. Nombor 7, lebih mudah lagi untuk diterima kalau dikatakan melihat atau memandang wajah Nabi adalah satu ibadat. Namun yang seperti ini pun tiada. Apalagi kalau seperti tersebut di dalam contoh kedua di atas. Kalau macam ni pun tak ada, lagilah kalau yang macam tadi terlalu umum. Terlalu umum. Apa nama ni? Apa yang tersebut ini? An-nazar ilal wajhil jamil ibadah. Ini semua menjerumuskan kepada maksiat. Banyak berlaku di kalangan, banyaklah cerita-cerita ni, seperti kalau orang Kristian tu maklum, kita maklum di kalangan padri-padri dia macam mana, di kalangan kita pun, di kalangan kita tempat-tempat ibadat bersuluk macam-macam, sama-sama lelaki pun berlaku benda-benda yang sumbat. Kerana ni, kerana mereka berpegang dengan hadis-hadis seperti ini. Kononnya satu ibadat. Contoh ketiga, siapa pula baca? Orang lain pula bergili-gili kita baca. Silakan, siapa nak baca ni? Contoh ketiga.
Siapa? Cepat sikit. Saya boleh baca tak? Siapa ni? Saya Ali Hanifah. Abi Hanifah daripada mana Ali, Abi Hanifah ni? Daripada Sungai Petani. Sungai Petani Ya. Silakan. Contoh ketiga. Contoh ketiga. Utlubul khairah inda hisanil wujud. Bermaksud carilah kebaikan pada orang-orang yang cantik wajahnya. Ramai punya tu. Yang kecil-kecil ramai apa? Ni rujukan ni rasanya tak payah baca lah. Baca sendiri. Kalau yang berkemampuan lebih tu, tengoklah. Senang lah. Dah ada saya bagi rujukan ini. Boleh dikatakan umumnya saya gunakan Maktabah Syamilah. Tengok situ. Kadang-kadang dalam Maktabah Syamilah tu ada 2-3 nuskhah. Tengok, bandingkan. Kalau ada yang lebih cantik, lebih detail, ada baris, saya akan pilih yang itu. Saya akan pilih yang itu. Biasanya rujukan ini, jilid berapa, muka surat berapa ni, tengok situ. Dan kitab-kitab itu sebenarnya telah dicetak pun, yang bercetak pun ada juga. Dan disebut dalam misalnya kita kata ini satu contoh saya nak ambil. Contoh sekejap sama-sama belajar yang belum belajar lagi lah, yang belum tahu cara guna. Kalau yang sudah biasa guna tu alhamdulillah lah, senang lah. Kepada yang belum biasa guna ni, contohnya Maktabah Syamilah, saya ambil ini inda hisanil wujuh. Ambil bahagian mana pun, utlubul khairah boleh juga. Tapi kalau kita ambil yang ini, boleh juga mana-mana bahagian daripada hadis itu. Lalu saya pergi ke sini, cuba tengok ni, dan kita paste di sini. Kemudian banyak ni kitab ni, bahagian akidah, bahagian tafsir, bahagian ulumul Quran itu tak perlulah. Tak perlu kita pilih yang itu sebab kira-kiranya tak ada di situlah hadis ini. Kalau nak ada pun hadis ini, pada sini. Kutubut takhrij wa zawaid. Kita ambil satu. Ambil semua. Kutub Albani, kitab Albani ni berapa banyak ni, kita ambil semua sebab dia banyak bincang tentang perkara ni. Dan kitab-kitab ilal, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang lemah, ini kita ambil. Kutub jarh dan ta'dil, mana kitab-kitab rijal hadis, ini kita ambil ini. Sebab mungkin hadis ini ada di dalam kitab-kitab ni. Nak mudah lah, nak mudah. Kemudian kita pilih banyak lagi ni, Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah ada kitab ni. Kita pilih tarajim dan tabaqat. Sebab kalau kita pilih semua, ambil masa lama untuk dia nak cari semua kitab tu. Kalau kita pilih satu bahagian kitab saja, lagi cepat. Ini pun banyak dah ni. Kita tengok cari ni. Saya nak sebut, cuba tengok, dah ada. Bab talabil khair inda hisanil wujud. Ar-Rawdul Bassam, dalam kitab ni ada. Jadi kita tengok di sini. Ar-Rawdul Bassam ni yang digunakan dalam Syamilah ni, nama lengkap dia apa? Ni nama lengkapnya. Pengarangnya siapa? Ni pengarangnya. Penerbitnya mana? Kalau yang bercetak dah, dia bagi juga. Penerbit mana-mana tu disebutkan di sini. Cetakan tahun berapa? Disebutkan juga. Cetakan pertama ke kedua ke atau apa. Berapa jumlah juzuk, jilid dia. Macam ni 5 jilid. Kemudian disebutkan penomboran muka surat dan jilid ini sesuai dengan yang dicetak. Sebab ada juga yang tidak sesuai, yang hanya diatur dalam Maktabah Syamilah ni sahaja. Tetapi tidak ada buku yang bercetak. Macam ni ada. Begitulah juga yang lain-lain.
Cuba tengok banyak lagi yang sama juga begitu. Kita tengok ni Kashful Khafa. Kashful Khafa. Sama juga, cuba tengok. Ni. Ni Tarqimul Kitab Muwafiq lil Matbu'. Kitab ni sesuai dengan yang bercetak. Muka surat dia, jilid dia, dan ada nota kaki dia. Ada nota kaki dia. Macam tadilah, siapa pengarangnya, lengkap lah dia bagi tu. Tarikh wafatnya, meninggalnya bila, penerbitnya siapa, kalau ada di tahqiq kitab itu siapa pentahqiqnya, macam di sini tahqiq oleh Abdul Hamid bin Ahmad, itu pentahqiqnya. Jadi disebut semua lengkap lah. Kebanyakan yang saya sebab dia sama juga, kalau kita tengok yang bercetak pun begini juga. Bahkan kalau kita tengok di sini, dia ada banyak lagi edisi dia ni. Ni Kashful Khafa ni ada beberapa di sini. Banyak ni. Lepas tu kitab-kitab lain lagi banyak. Semua kitab-kitab ni ada bincang ataupun menyebutkan hadis ni. Ada yang panjang, ada yang pendek. Begitulah kalau kita, tapi syaratnya kita boleh bahasa Arab lah. Kalau kita tak boleh bahasa Arab, susah lah. Tak boleh. Begitu cara nak cari tu. Jadi yang saya bagi ni mudahlah ni. Tapi kalau cari dalam Syamilah lagi mudah, tulis macam saya buat tadi lah, buat kita akan keluar lah. Dan kita boleh tengok lah muka surat berapa. Macam di sini kita tengok ni. Misalnya kita ambil ni. Dalam Al-Jami'us Saghir, katakanlah. Ni muka surat 105. Muka surat 105. Hadis nombor 1044 ni. 1044. Ada. Semua lengkap. Kalau jilid berapa dia sebutlah, kalau ada beberapa jilid. Kalau tak ada lah. Dia sebut satu sajalah. Banyak ni. Dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah pun ada sebut. Ni jilid 2 muka surat 64. Jadi tak ada nombor hadis tu, tak adalah, kosong lah di sini. Biasa guna ke? Peserta-peserta kita ni biasa guna ke? Kalau guna ni senang. Tetapi tadilah macam saya sebut tadi, semuanya bahasa Arab. Dalam ni bahasa Arab saja. Kepada orang yang tahu bahasa Arab, istimewa sangatlah. Percuma saja boleh dapat. Dan dalam ini beribu-ribu lah kitab tu. Beribu-ribu kitab ada. Macam ni. Ni jumlah yang ada kitab yang dicari ni 1007 buah. Ini saja. Kalau kita ambil semua, banyaklah. Baiklah. Sekarang ni siapa tadi? Abu Hanifah ya. Silakan baca. Komentar. 1. Hadis di atas kononnya telah diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW dengan sedikit perbezaan pada lafaz-lafaznya. Mereka ialah Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Bakar. Kedua, semua saluran riwayat. Sekejap ya Abu Hanifah, sekejap. Jangan kita terkejut. Kalau sebut sahabat ramai meriwayatkannya, jangan kita mudah terkejut. Kadang-kadang ramai lagi daripada ni pun tidak sahih. Cerita sebenarnya orang yang mereka hadis dia guna nama sahabat ni. Sahabat-sahabat ni tak terlibat pun sebenarnya. Tak ada peranan, tak ada campur tangan mereka ni langsung, tak tahu pun. Sahabat-sahabat ni dah meninggal lama, orang yang kemudian ni reka dan kaitkan dengan mereka, itu hakikatnya. Kedua, semua saluran riwayat daripada para sahabat yang tersebut tadi bermasalah kerana adanya perawi-perawi matruk, mereka hadis, pendusta dan perawi-perawi lain yang diterjih dengan teruk, Tajrih. yang diterjih dengan teruk oleh para ulama rijal hadis.
Ketiga, menurut As-Suyuti, yang terbaik daripadanya ialah hadis Aisyah, tetapi ia juga tidak sahih. As-Suyuti telah mengemukakan hadis Aisyah melalui 3 saluran riwayat. Tiap-tiap seorang sahabat tu pula, kadang-kadang ada banyak saluran riwayat pula. Itulah kerja ulama hadis yang penat tu. Tapi kalau dia dah biasa tu, dia mudahlah cara dia nak cari tu. Kalau tak biasa, penatlah. Silakan. Teruskan. Satu, dengan sanad Al-Uqayli seperti berikut. Al-Uqayli, Haddatsana Muhammad ibn Ismail, Haddatsana Qala. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شيخ بن قريش. Sebelum tu kena sebut qala. قال أنبأنا شيخ من قريش عن الزهري عن عائشة قالت قال رسول الله اطلبوا الخير عند حسان الوجوه وتسموا بخياركم وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. Setelah mengemukakannya, As-Suyuti menukilkan kata-kata Muhammad bin Ismail, guru Al-Uqayli, bahawa syekh yang tidak tersebut namanya di dalam sanad itu ialah Sulaiman bin Arqam. Dia ialah seorang perawi matruk. Ini kan dalam sanad ni, cuba kita perhati Al-Uqayli selepas dia. Ini Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail lah cerita kepada Al-Uqayli bahawa siapa yang dimaksudkan dengan syekh, seorang tua daripada kalangan Quraisy. Siapa dia? Bila dia sebut itu, bila dia sebut, orang semua tahu. Ini iaitu Sulaiman bin Arqam namanya. Syekh, seorang syekh min Quraisy tadi tu. Yang tidak disebut namanya di situ. Perawi ni sendiri, ni guru kepada ataupun tempat Al-Uqayli ni yang mengambil riwayat ini daripada dia, iaitu Muhammad bin Ismail ni, dia sendiri kata bahawa dia adalah perawi matruk. Ini ulama-ulama hadis pun kata begitu. Matruk, mana tak boleh dipakai hadisnya. Dan perawi ini nak jadi perawi sokongan pun tak boleh terima. Usahakan nak jadi perawi utama, perawi sokongan pun tak boleh. Itu maksud matruk. Terus baca. Kedua, dengan sanad Ibnu Adi seperti berikut. Qala haddatsana Hanbal ibni Muhammad qala haddatsana Abdullah ibni Jabbar qala Ibnu Selepas nama perawi yang mula-mula tu ada Ibn, itu kena Ibnu, bukan Ibni. Kecuali kalau ada banyak lagi Ibni itu, Ibni lah. Teruskan. Qala haddatsana Abdullah ibnu Al-Jabbar qala haddatsana Al-Hakam ibnu Abdillah Al-Aili qala haddatsana Az-Zuhri an Sa'id ibnu Musayyab An Sa'id ibni, itu Ibni pula. An Sa'id ibni Musayyab an Aisyah anna an-nabiyya qala utlubul hajati inda hisani wujuh. Setelah mengemukakannya, As-Suyuti berkata, Al-Hakam, hadis-hadisnya maudhu'. Baca lagi. Ketiga, dengan sanad Imam Bukhari di dalam At-Tarikh Al-Kabirnya seperti berikut. Al-Bukhari fi Tarikh qala haddatsani Ibrahim qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Maliki. Abdurrahman ibn Abi Bakr. Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Maliki. Al-Mulaiki. Ibnu Abi Bakr
al-Mulaiki an imra'atihi Jabirah Jabrah. Jabrah an abihi an Aisyah an Nabi annahu qala utlubul khaira inda hisani wujud. Setelah mengemukakannya, As-Suyuti berkata, Al-Mulaiki perawi matruk. Walaupun As-Suyuti mengatakan Al-Mulaiki mempunyai beberapa orang mutabi' yang turut meriwayatkan hadis itu daripada Jabrah, namun kewujudan mereka tetap tidak akan menaikkan taraf hadis itu sehingga menjadi lebih baik. Beberapa orang mutabi' yang dimaksudkan oleh As-Suyuti di sini ialah: pertama, Ismail bin Ayyash dalam riwayat Abu Ya'la berikut. Qala haddatsana Dawud bin Rashid qala haddatsana Rushayd قال حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا إسماعيل ابن عياش عن خيرة بنت محمد ابن ثابت ابن سباع عن أمها عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال utlubul khaira inda hisanil wujud. Kedua, Khalid bin Abdurrahman al-Makhzumi menurut riwayat Al-Baihaqi di dalam Syu'ab al-Iman berikut. Qala akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz qala haddathana Abu Ahmad Bakr ibn Muhammad ibn Hamdan As-Sayrafi بمروى قال حدثنا عبد الصمد ابن الفضل البلخي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا جبرة قال حدثتنا جبرة بنت محمد ابن ثابت ابن سباع عن أبيها عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب الخير عند حسان الوجود. ورواه أيضا عبد الله بن عبد العزيز عن جبرة. Ketiga, Abdullah bin Abdul Aziz daripada Jabrah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman secara ta'liq. Sebabnya, hadis contoh ketiga riwayat Aisyah itu tidak menjadi lebih baik walaupun ada riwayat mutaba'ahnya, ialah kerana beberapa alasan seperti di bawah ini. Kalau nak kira asal, satu riwayat yang dhaif ada mutaba'ah dia mungkin jadi kuat, jadi naik darjat dia. Jadi hasan di ghairi ke ataupun jadi hasan ke, tengoklah, dia boleh naik. Tapi ada kalanya banyak pun saluran riwayat dia tu ada mutabi' yang ramai pun tak jadi naik juga kedudukan hadis itu. Itu benda yang kita kena faham lah. Dan benda ni dapat dipastikan oleh orang-orang yang betul-betul belajar tentang perawi-perawi lah, kaedah riwayat. Teruskan. 1. Di dalam riwayat Abu Ya'la terdapat Ismail bin Ayyash. Walaupun beliau dianggap seorang alim di Syam dan thiqah oleh sesetengah tokoh rijal hadis, namun kebanyakan mereka menganggap beliau perawi dhaif, terutamanya apabila meriwayatkan hadis daripada orang-orang yang tidak senegeri dengannya. Tidak jelas Jabrah binti Muhammad bin Thabit itu orang mana, kerana beliau sendiri adalah perawi majhul, sedangkan Ismail bin Ayyash adalah orang Syam. Kedua, Jabrah yang tersebut dalam hadis tadi, dalam sanad tu,
Dia tu sendiri majhul. Jadi Ismail bin Ayyash tu dah dhaif dah. Tambah pula dengan Jabrah ni majhul pula. Ni kalau tak ada seorang perawi maudhu' sekalipun, hadis itu menjadi dhaif sangat, dhaif jiddan. Sebab bukan seorang yang bermasalah dalam sanad itu. Kalau seorang saja yang bermasalah, masalah tu pula bukan masalah akidah, masalah ingatan dia jadi bercelaru, boleh tahan lagi. Tapi ini majhul. Jadi dengan sebab itu adanya riwayat-riwayat mutaba'at ini tidak menguatkan hadis asal tadi. Silakan lagi. Kedua, Khalid bin Abdul Rahman Al-Makhzumi adalah seorang perawi yang dikatakan Zahibul Hadis oleh Imam Bukhari. Zahibul Hadis adalah satu lafaz jarh yang menunjukkan kedaifan yang teruk pada seorang perawi. Hadis-hadis perawi Zahibul Hadis tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh juga dijadikan satu ini silap. Dan tidak boleh juga dijadikan sebagai sokongan. Abu Hatim pula berkata tentangnya, mereka telah meninggalkan hadisnya, taraku hadithahu. Ini juga lafaz jarh yang teruk daripada perawi Terhadap. Ini juga lafaz jarh yang teruk terhadap perawi. Hadis seseorang perawi yang dikatakan begini juga tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh dijadikan sebagai sokongan. Ketiga, Abdullah bin Abdul Aziz pula tidak jelas yang mana satu. Kalau ia Abdullah bin Abdul Aziz bin Abi Thabit Al-Laythi, maka boleh dikatakan semua ulama rijal menganggapnya perawi dhaif. Kata Ibn Hibban, dia perawi makruh. Kalau ia Abdullah bin Abdul Aziz Az-Zuhri, maka kata Al-Uqayli, riwayatnya tidak berasas sama sekali. Az-Zahabi pula berkata, dia adalah orang yang sama dengan Abdullah bin Abdul Aziz bin Abi Thabit Al-Laythi yang tersebut sebelum ini. Orang sama, ya. Teruskan. Kalau ia Abdullah bin Abdul Aziz Al-Madani pula, maka sama sahaja orangnya dengan Abdullah bin Abdul Aziz bin Abi Thabit Al-Laythi atau Abdullah bin Abdul Aziz Az-Zuhri. Kecuali kalau Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari Az-Zahid, kerana beliau dikatakan thiqah oleh An-Nasa'i, tetapi beliau perawi Sunan Tirmizi. Riwayat daripada Abdullah bin Abdul Aziz dikemukakan oleh Al-Baihaqi hanya secara ta'liq sahaja. Ini menunjukkan riwayat itu bagi Al-Baihaqi adalah dhaif. Dan Abdullah bin Abdul Aziz yang tersebut di dalam sanadnya itu tentunya bukan Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari Az-Zahid. Teruskan. Keempat, Jabrah atau Khairah dan ibunya adalah dua orang perawi majhul di kalangan ulama rijal hadis. Tidak ada orang yang menyebut namanya, iaitu biografinya di dalam kitab-kitab mereka, meskipun nama ayahnya ada tersebut. Hafiz Ibn Hajar mengatakan ayahnya saduq. Ibn Hibban pula mengatakan beliau thiqah. Ramai juga orang meriwayatkan daripadanya. Kelima, terdapat ittirab pada sanadnya. Di dalam sesetengah saluran tersebut, nama Jabrah, dia meriwayatkan daripada ayahnya. Di dalam sesetengah saluran riwayat pula, dia meriwayatkan daripada ibunya, bukan dari bapanya. Di dalam sesetengah saluran riwayat, namanya Khairah, bukan Jabrah. Sementara nama ibunya pula langsung tidak diketahui. Ini dipanggil ittirab, antara sebab-sebab yang menjadikan sesuatu hadis itu dhaif. Ini dilihat dari sudut riwayat, sistem riwayat. Mana tak boleh pakai dah. Teruskan. 4. Sekarang mari kita nilai pula hadis contoh
Ketiga, itu berpandukan kaedah dirayah hadis. Apa artinya carilah kebaikan pada orang-orang yang cantik wajahnya? Apakah ia bererti kerana kebaikan itu hanya ada pada orang-orang yang berwajah cantik sahaja? Kalau begitu, jelas ia bercanggah dengan kenyataan. Tak betul lah kalau macam tu. Ada pada orang yang cantik saja. Orang yang tidak cantik pun ada juga berapa banyak kebaikan. Teruskan. Kelima, adakah orang-orang yang berwajah cantik itu baik semuanya? Tentu sekali tidak. Atau adakah mereka lebih baik daripada orang-orang yang tidak cantik wajahnya? Tidak juga dapat dipastikan. Kalau begitu, apa artinya? Keenam, apakah kebaikan yang dimaksudkan di dalam hadis itu? Hartakah? Duitkah? Dermakah? Ilmukah? Kemahirankah? Pertolongankah? Atau apa sebenarnya? Cakaplah apa pun. Kebaikan-kebaikan dalam bentuk dan rupa tidak hanya ada pada orang-orang yang berwajah. Dalam pelbagai Kebaikan-kebaikan dalam pelbagai bentuk dan rupanya tidak hanya ada pada orang-orang yang berwajah cantik sahaja. Ini kenyataan. Ketujuh, kebaikan yang tersebut di dalam hadis ini mungkin bermaksud hajat-hajat, mengambil kira lafaz yang terdapat di dalam sesetengah riwayat. Utlubul al-jawaiha al-hawaij. Utlubul hawaija inda hisanil wujud. Kalaulah diterima sekalipun kebaikan itu dengan erti hajat, maka tidak semua hajat anda dapat diselesaikan oleh orang-orang yang berwajah cantik. Ini benda yang kena fikir lah ni. Kena guna akal lah. Teruskan. Ke-8, hadis-hadis seperti ini mendedahkan orang-orang yang menerimanya kepada perangkap penipuan yang sering muncul dalam masyarakat melalui wajah-wajah yang cantik. Ini lagi bahaya. Scam apa ni kan? Macam-macam orang perempuan yang terpedaya tu. Biasa je begitu. Sebab cantik lah. Hajat kita apa? Nak kahwin. Akhirnya habis duit. Itulah bendanya. Jadi takkanlah Nabi nak menganjurkan benda yang macam tu, mendedahkan umat dia ni kepada perangkap penipuan. Teruskan. Ke-9, hadis ini tidak boleh sama sekali dikaitkan dengan hadis sahih berikut. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bermaksud, sesungguhnya Allah itu cantik. Dia suka kepada kecantikan. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad, At-Tabrani, Al-Hakim dan lain-lain. Sebabnya ialah konteks kedua-dua berbeza dan berlainan. Kerana itu tidak boleh ia dijadikan sebagai riwayat mutaba'ah atau syawahid bagi hadis contoh keempat. Untuk mengetahui pelbagai konteks, anda perbezaan. Untuk mengetahui perbezaan konteks, anda hendaklah melihat hadis Innallaha jamilun yuhibbul jamal itu selengkapnya. Lihat umpamanya versi riwayat Imam Muslim ini. Qala an Abdillahi bin tak payah qala, tak ada qala. Terus. An Abdullah bin Mas'ud عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Bermaksud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya walaupun seberat zarrah kibr, iaitu kesombongan. Maka berkatalah seorang lelaki, sesungguhnya ada orang suka pakaiannya cantik dan kasutnya juga cantik.
Mendengar kata-kata orang itu, Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah itu cantik. Dia suka kepada kecantikan. Kibr, iaitu kesombongan, yang dimaksudkan ialah menolak kebenaran dan menghina orang. Jadi kalau kita tengok latar belakang dia ni, lain konteks dia. Yang itu semata-mata minta hajat, cari kebaikan pada orang yang cantik wajahnya. Sedangkan dalam hadis ni cantik tu pakaian, kasut dan sebagainya, bukan cantik muka. Kalau cantik muka pun dalam konteks mana dia tetap lain ya. Yang tadi suruh cari kebaikan. Yang ni tidak ni, tak ada sebut pun. Cerita tu lain ceritanya. Baca lagi. Ke-10. Orang-orang yang tidak menerima hadis contoh ketiga tersebut sebagai maudhu', malah menganggapnya sahih, hasan atau dhaif sahaja paling teruk pun mentakwilkannya dengan beberapa takwilan. Di bawah ini diperturunkan takwilan-takwilan mereka. Pertama, lisanul wujuh, tidak dipakai mereka dengan erti orang-orang yang berwajah cantik. Sebaliknya ia hanya bererti orang-orang yang manis mukanya dan mesra. Kedua, orang-orang yang berwajah cantik itu memang bukan semuanya baik dan tidak semestinya baik, tetapi lebih diharapkan ada kebaikan pada mereka. Menurut bahasa orang-orang yang mentakwil begini, dikatakan Hum mazinnatul lil khair. Hum mazinnatul lil khair. mazinnatun bil khair. Kerana kecantikan luaran pada kebiasaannya menunjukkan kecantikan dalaman seseorang. Ketiga, lisanul wujuh bukan bererti orang-orang yang berwajah cantik, tetapi ia bererti pemimpin-pemimpin atau ketua-ketua yang baik-baik. Kerana salah satu erti popular bagi perkataan wajh, jamaknya ialah wujuh, dalam bahasa Arab ialah ketua. Keempat, lisanul wujuh bukan bererti orang-orang yang berwajah cantik, tetapi ia bererti orang-orang yang manis mukanya apabila diminta sesuatu daripadanya, dan ketika memberi juga mukanya manis. Antara bukti yang menyokong pendapat mereka ialah jawapan Ibnu Abbas ketika orang-orang berkata kepadanya, alangkah ramai orang-orang yang hodoh, tetapi mereka menyempurnakan hajat-hajat orang ramai. Maka kata Ibnu Abbas, maksud beliau, Nabi SAW ialah orang-orang yang manis mukanya ketika diminta hajat. Lihat sebagai contohnya hadis Ibnu Abbas yang dikemukakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad. Khatib Baghdadi. Oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, jilid ke-7 muka surat 461 di bawah ini. Qala akhbarana Ibrahim bin Makhlad bin Ja'far. Saya rasa tak payah baca lah ni. Baca terjemahan dia terus sebab apa kita masa pun sempit ni. Terus baca. Hadis Ibnu Abbas yang dijadikan sebagai bukti ini juga sangat dhaif. Ia sebenarnya tidak layak dijadikan sebagai bukti dan hujah. Setiap saluran riwayatnya mengandungi perawi-perawi yang sangat bermasalah. Ada di antaranya pendusta, mereka hadis, matruk, majhul dan lain-lain. Di dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi ini juga terdapat perawi-perawi seperti itu. Mus'ab bin Salam At-Tamimi adalah seorang perawi yang dikatakan dhaif oleh Ali bin Al-Madini, Yahya dan Abu Daud. Ibnu Hibban pula berkata dia perawi yang banyak tersalah dan tidak boleh dijadikan hujah. Lihat Al-Mawdu' atau Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 163. Mizan Al-I'tidal jilid 4 muka surat 120. Ke-11, setelah diketahui bahawa semua saluran riwayat tentangnya bermasalah, berpandukan kaedah riwayat hadis dan ilmu rijal hadis, di samping itu ia bercanggah.
Di samping itu ia bercanggah pula dengan kaedah diriwayat hadis. Maka sudah tidak diperlukan lagi takwilan-takwilan tersebut. Apa yang tinggal sebagai panduan untuk kita ialah pengalaman, maklumat-maklumat yang lebih banyak tentang seseorang atau lain-lain petanda yang menunjukkan perangai dan tabiatnya, berpandukan ilmu-ilmu seperti ilmu firasat, ilmu qiyafah dan sebagainya. Ke-12, bagi penulis, andai kata hadis tersebut bertaraf hasan atau hanya dhaif ringan sahaja dan ia boleh diterima dengan syarat ditakwil, maka keempat-empat takwilan yang dikemukakan pada poin 10 di atas memang mempunyai nilainya yang tersendiri. Inilah perbincangan tentang contoh ketiga. Sekarang ni contoh keempat, kalau boleh kita habiskan ya. Satu usul lagi ni. Siapa nak baca pula ni contoh keempat ni? Orang lain dah pula. Silakan orang lain. Abu Hanifah dah penat dah tu juga. Silakan, siapa nak baca pula? Silakan siapa nak baca? Saya boleh baca balik. Ramai ni, tak ada nak baca. Sila, siapa ni? Termizi tadi. Orang lain lah, kalau boleh orang lain. Boleh Baik, orang lain. Siapa lagi? Kita ramai ni juga ni, 96, nak dengar juga suara orang lain. Silakan. Siapa ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa? Syarif, Syarif daripada mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Silakan Syarif. Contoh yang keempat Ya. Contoh yang keempat. Alaikum bil wujuhi al-milahi wal hidaqi as-sudi. Fa inna Allah yastahyi an yu'addiba wajhan malihan bin nari. Bermaksud, carilah orang-orang yang berwajah cantik dan berwarna hitam anak matanya, kerana sesungguhnya Allah malu hendak menyiksa orang yang berwajah cantik dengan neraka. Ini rujukan ni tak payah baca lah. Seperti saya sebut tadi begitulah. Teruskan komentar. Komentar, Ibn al-Jawzi mengemukakan hadis itu melalui 3 saluran riwayat. Lihat sanad-sanadnya bersama matanya di bawah ini. Qala anba'ana Abdurrahman ibn Muhammad al-Qazzaz atau al-Qazzaz. Qala anba'ana Ahmad ibn Ali ibn Thabit. Qala anba'ana Abu al-Qasim al-Azhari wa Ahmad ibn Abdullah al-Waqi'. Qala al-Waqi' qala anba'ana Muhammad ibn Husain ibn Musa an-Naisaburi. Qala anba'ana Muhammad ibn Tahir al-Qurashi. قال حدثنا الحسن بن صالح البصري قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الزيات قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال وأنبأنا محمد بن ناصر قال أنبأنا عبد المحسن بن محمد التاجر قال أنبأنا مسعود بن ناصر. Tak payah begitu Mas'ud ibn begitu. مسعود بن ناصر السجستاني قال حدثنا أبو سعيد وجيه بن أبي الطيبي قال أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان الطرازي قال أنبأنا أبو سعيد الحسن بن علي بن زكريا العدوي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سليمان بن سالم بن فاخر الحجيمي الهجيمي قال حدثنا شعبة قال حدثنا توبة العنبري عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالوجوه الملاه والهدك السود فإن الله يستحي أن يعذب وجها مليها بالنار. Banyak sanad. Lebih kurang sama sebenarnya. Dari segi teks dia ni lebih kurang sama. Jadi kita baca seterusnya. Setelah mengemukakannya, Ibn al-Jawzi mengomentarinya dengan berkata, ini adalah hadis maudhu'. Orang yang dikatakan telah mengada-ngadakannya ialah Abu Sa'id
Al-Hasan ibn Ali ibn Zakaria ibn Saleh ibn Asim ibn Zufar Al-Adawi. Perawi-perawi selalu mentadliskan namanya supaya tidak dikenali. Ini adalah satu jenayah yang teruk dilakukan mereka terhadap Islam. Di dalam isnad yang pertama dia disebut dengan nama Al-Hasan bin Saleh. Di dalam isnad kedua dia disebutkan dengan nama Abu Sa'id Al-Hasan bin Ali. Di dalam sanad yang ketiga pula dia disebut dengan nama Al-Hasan bin Ali bin Zufar. Dia seorang yang sangat berani terhadap Allah. Apalah gunanya dia mengadakan hadis itu kalau dia sendiri tahu bahawa berapa ramai orang yang cantik wajahnya tetapi tetap juga masuk ke dalam neraka kerana mereka mati dalam keadaan kafir. Ibn Ali berkata Abu Sa'id Al-Adawi mengada-ngadakan yakni mereka hadis, kami menganggap bahkan yakin dialah yang mereka hadis tersebut itu. Ibn Hibban berkata dia selalu meriwayatkan hadis daripada syekh-syekh yang tidak pernah dilihatnya dan mengada-ngadakan hadis atas nama orang yang dilihatnya. Ad-Darqutni pula berkata dia perawi matruk. Hadis yang lebih kurang sama mafhumnya dengan hadis contoh. Yang ketiga, hadis yang lebih kurang sama mafhumnya dengan hadis contoh keempat itu ialah yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Lihat hadis-hadis yang dimaksudkan bersama sanadnya di bawah ini. Jadi tapi hadis ni lain sikit. Cuba tengok, baca. Okay. Qala anba'ana bin Ujairin. Entah apa banjir ke apa Banjir. ni tidak diketahui. Tak apalah. Ada orang bajir. Bin Mansur. An Ja'far bin Muhammad ibn Husain al-Abhari wa an Ali bin Ahmad al-Hururi al-Haruri an Ja'far bin Ahmad al-Daqqaq an Abdul Malik bin Muhammad al-Raqashi an Amr bin Marzuq an Syu'bah an Qatadah an Anas marfu'an inna Allah ta'ala la yu'adzibu Hassan al-wujuhi Hisan al-wujuhi Sud al-hidaqi. Bermaksud sesungguhnya beza sedikit dengan yang tadi kan, beza. Tapi maksudnya lebih kurang sama. Maksud sama. Bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang berwajah cantik dan berwarna hitam anak matanya. Perawi-perawi di bawah Ar-Raqashi majhul semuanya. Nama-nama mereka tidak ditemui di dalam kitab-kitab rijal hadis. Ar-Raqashi pula walaupun seorang perawi Sunan Ibnu Majah dan dianggap saduq, namun setelah ke Baghdad fikirannya bercelaru teruk. Setelah datang. Setelah datang ke Baghdad fikirannya bercelaru teruk. Sehinggalah banyak kesilapan yang berlaku pada sanad-sanad dan juga matan-matan hadis yang diriwayatkannya. Boleh jadi hadis ini berpunca daripada kecelaruan fikirannya yang sangat teruk itu. Boleh jadi juga ia merupakan hasil rekaan salah seorang perawi majhul di bawahnya. Demikianlah kata Al-Albani. Ini saya perhatikan kajian tentang ni yang macam ni tak ada orang lain sebut. Situlah kita nampak kehebatan Al-Albani ni. Itu antara kelebihan dia lah yang saya perhatikan, yang saya tengok. Benda ni yang saya sebut tadi tu, itu adalah kajian dia. Teruskan baca. Ibn Arraq pula di dalam Tanzih Syariah menulis di dalam sanadnya Ja'far ibn Ahmad ad-Daqqaq, dialah puncanya pada pandanganku. Teruskan. Keempat, tidak ada sebarang keraguan tentang kekarutan dan kepalsuan hadis-hadis seperti ini kerana ia jelas bercanggah dengan ajaran Islam. Islam mengaitkan pembalasan amalan seseorang manusia di akhirat kelak dengan amalan-amalan dan usaha-usaha yang dilakukannya semasa di dunia. Jika baik, maka baiklah balasannya, dan jika jahat atau buruk, maka buruklah pula balasannya, sesuai dengan firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bermaksud, sesiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya, dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya juga. Kelima, hadis-hadis seperti itu memang bercanggah dengan ajaran Islam yang tidak mentaklifkan manusia dengan sesuatu yang di luar
daripada batas-batas ikhtiar dan kemampuannya. Mendapat wajah yang cantik atau warna anak mata yang hitam bukan berada dalam ikhtiar dan pilihan manusia. Kerana itu tidak seharusnya menjadi sebab bagi seseorang masuk syurga atau neraka. Keenam, ia juga bercanggah sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Canggah dengan ni sepatutnya. Bercanggah dengan. Ia juga bercanggah dengan sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam berikut, Innallaha azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bermaksud, sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa dan harta bendamu, tetapi dia melihat kepada hati-hati dan amalanmu. Ketujuh, kalaulah semata-mata mempunyai wajah yang cantik dapat menghindarkan seseorang daripada masuk neraka, nescaya Abu Lahab adalah antara orang yang tidak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Sebabnya ialah ia sangat terkenal dengan kecantikan rupa parasnya. Bukankah kerana Abu Lahab lah surah Al-Masad diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan bukankah Allah telah berfirman di dalamnya, sayasla naran dzata lahab. Kelak dia Abu Lahab akan masuk ke dalam api neraka yang marak menjulang. Daripada perbincangan dan kajian yang lalu, dapatlah kiranya difahami kenapa Imam Ibn Qayyim, kenapa saja kan? Kenapa kan? Oh ini kenapakah? Kenapakah Imam Ibn Qayyim pernah berkata bahawa setiap hadis yang menyebutkan kelebihan orang-orang yang berwajah cantik, pujian Nabi SAW terhadap mereka, perintah baginda supaya memandang mereka, meminta hajat dengan mereka, atau mereka tidak akan disentuh api neraka adalah palsu, dusta dan rekaan semata-mata. Jadi Alhamdulillah kita telah habis baca usul ke-47. Seterusnya usul ke-48 itu nantilah insyaAllah. Jadi setakat ini usul yang ke-47 ini menarik. Kerana setelah kita tengok kesemuanya, boleh dikatakan tak boleh nak pegang satu pun. Sebab ia bercanggah banyak sangat tu. Dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis, dengan logik. Dan kalau ditengok dari sudut perawi-perawi dia pun bermasalah. Kenapa perawi-perawi yang baik-baik tak ada pula yang meriwayatkan hadis-hadis seperti ini? Menunjukkan ia hanya berkisar, beredar di sekitar orang-orang yang memang teruk lah. Orang yang teruk, sama ada dengan sengaja untuk merosakkan agama ataupun terlalu jahil. Dia tidak sedar apa yang dilakukannya itu sebenarnya menempah tempat di dalam neraka, tidak lebih daripada itu. Jadi inilah yang kita baca tadi. Cuma kalau ada di mana-mana yang tak jelas ataupun perlukan penjelasan, sila kita bincang. Kita ada masa lagi untuk bincang pelajaran kita yang tadi dan yang ini, Sahih Bukhari tadi dan 99 usul dirayah. Silakan kalau ada nak bincang, nak bagi cadangan, nak bagi pandangan ataupun apa-apalah. Mungkin kadang-kadang saya tak terlintas bila disebut, terlintas, jadi saya boleh masuk lagi sebagai poin baru dan berguna kepada kita semua. Walaupun nampak kita dalam kelas begini bila jadi buku nanti tersebar kepada berjuta-juta orang dan seterusnya selepas kita meninggal dunia, apa benda ni tersebar, alangkah banyaknya. Dan yang terlibat sama, Alhamdulillah, peserta-peserta kita ni. Sebab itu saya mengalu-alukan. Kalau ada pandangan apa-apa yang saya fikir memang patut ditambah. Macam baru ni, siapa nama tu? Dia bagi pandangan yang sangat baik, menyebabkan jadi saya tambah lagi. Saya tambah lagi tu bergunalah untuk kita semua. InsyaAllah. Ada? Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Ya.
Siapa ni? Asyik mana daripada Kedah. Ya, ya, ya. Maaf nak tanya pasal hadis tadi Maulana. Ya, yang mana tu? Hadis yang menyatakan apa ni yang kata apa ni melihat wajah tu bukan satu ibadah kan, itu hadis maudhu' kan. Ya, ya. Bagaimana yang kebanyakan orang duk cerita lah pasal tengok wajah mak ayah, wajah isteri itu dah jadi pahala. Macam mana tu Maulana? Yang kedua, satu lagi mungkin lagi sikit soalan tu Maulana. Pasal sembahyang tarawih semalam ada ustaz ceritakanlah pasal sembahyang tarawih 12 rakaat Ustaz. Itu dari segi kefahaman dari segi bahasa Arab lah. Dia cakap sembahyang lebih daripada 12 rakaat dikira tarawih. Dan bawah daripada itu bukan lagi disebut tarawih. Berdasarkan pada Rasulullah buat 8 dengan 20 dengan Sayyidina Umar tu, macam mana tu Maulana, boleh terangkan? Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi dia ada dua persoalan. Saudara kita Arsyad Kasim ni, yang pertama berkenaan dengan apa tadi? Tengok wajah tu. An-nazar ila apa ni? Ila hisanil wujuh, gitulah. Ataupun yang lain-lain yang kita sebut tadi tu, yang lain-lain, bagaimana dengan kita dapat pahala pula, tengok kepada wajah yang cantik. Jadi kalau kita tengok isteri kita, itu memang lain. Itu yang termasuk dalam ibadat, bukan tengok saja, bahkan tubuh pun dapat pahala dari, kalau kita tengok dari sudut itu, memanglah. Tetapi ia tak ada kaitan dengan cantik ke atau tidak cantik ibu bapa kita. Dia hudung macam mana pun kita tetap tengok dia dengan penuh kasih sayang, kerana perasaan itu, simpati dan sebagainya. Kerana itulah dia jadi dapat pahala itu. Ataupun kalau kita nak kata dalam arti ibadat yang umum itu, bukan terikat dengan wajah yang cantik. Di sini disebut wajah yang cantik baru jadi ibadat. Seolah-olahnya kalau tidak cantik, tidak ibadat. Orang tua yang sudah berkedut-kedut tu tidak ibadat, tidak dapat apa-apa pahala. Sedangkan di sini tengok kepada wajah yang cantik dengan perasaan macam mana tu. Perasaan macam mana? Kalau tengok kepada ibu bapa, satu, bukan terikat dengan cantik atau tidak cantik. Kemudian dengan perasaan kasih sayang, tidak ada langsung dari segi nafsu apa semua tu, tidak ada. Kalau dengan isteri pula ada nafsu pun, itu memang yang dibenarkan, yang dihalalkan. Jadi kalau kita nak masukkan dalam makna ibadat yang umum sebab dia mendatangkan pahala, itu boleh. Tapi ini terlalu umum, dan tidak ditentukan siapa wajah siapa yang cantik tu, lelaki ke perempuan, itu bahaya tu kalau macam tu. Dan memanglah seperti yang kita dah bincang tadi, terbukti semuanya adalah maudhu', Dan mungkin guru-guru ajaran sesat boleh mengambil kesempatan dengan benda-benda, dengan hadis seperti ini. Kononnya memerhatikan murid yang cantik wajahnya itu dengan penuh nafsu juga ibadat. Itu bahaya tu kalau macam tu. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi apa dah tadi? Tarawih Maulana. Siapa tadi? Berkenaan solat tarawih. Solat tarawih tadi. Zaim hari itu yang ada bagi pandangan itu menyebabkan saya tambah itu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Itu tentang tarawih itu. Sebenarnya istilah tarawih itu pun baru dengan makna banyak rakaat itu. Banyak kali rehat tu kena banyak kali barulah boleh disebut tarawih. Itu pun satu istilah kemudian. Lebih sesuai kalau kita nak kata tarawih itu dari segi bilangannya. Bilangan sembahyang itu sendiri. Itu yang jelas adanya. Yang tarawih itu dengan istilah seperti itu baru lama, berapa abad kemudian baru ada. Adapun yang lebih sesuai kita kaitkan dengan
rakaat sembahyang itu sendiri. Rakaat itu kalau kata 8 pun sudah banyak dah. Sudah boleh disebut sebagai tarawih. Dia kalau mengambil kira rakaat itu. Dan tarawih dengan makna rehat tu bukan suatu yang mesti pun. Katakanlah kalau seorang tu bersembahyang tarawih tanpa rehat, tak jadi ke tarawih dia. Jadi ini masalah rakaat itu sebenarnya terbuka sangat. Cumanya boleh dikatakan dalam hadis mana-mana pun tak ada sebut kalau kurang daripada 8 rakaat. Itu tak ada. Kalau lebih daripada itu boleh termasuk. Bahkan kalau dalam mazhab Malik, Imam Malik terima tu 36 rakaat. Boleh. Boleh, tidak jadi masalah. Boleh disebut sebagai tarawih juga. Mengambil kira bilangan rakaat itu. Jangan kita terkeliru dengan jamak tarawih. Jadi jamak itu mana merujuk kepada rehat itu. Itu dari segi penggunaan orang kemudian. Pada asalnya tak ada pun semua tu. Yang adanya macam-macam rakaat itu. Cuma kalau yang lebih sahih lah, yang ada dalam riwayat 8 itu ada, 20 pun ada, 36 pun ada, itu ada. Adapun yang lain-lain itu sebenarnya itulah yang kurang lah. Kalau kita kata yang lebih baiknya buat yang ada tu lah. Yang tersebut bilangan rakaat yang ulama terima itu lebih baik lagi. Walaupun kalau kita mengambil kira dari segi tarawih itu sebagai sembahyang malam, maka bebaslah sebenarnya. InsyaAllah kalau dengan niat yang ikhlas, berapa rakaat pun, syaratnya jangan kurang daripada 8 lah. Maka itu boleh dikatakan tarawih dah. InsyaAllah kita akan dapat pahala tarawih. Terutamanya kalau kita bersembahyang bersama imam. Dah sudah bersama imam. Kalau imam sembahyang 8, jadi sudah 8. Kalau buat witir sekali 3, jadi 11. Jadi itu sudah sempurna dah. Sudah dikira dah dia tu qiyam malam itu. Berdasarkan hadis. Jadi itu sebenarnya baik. Sebenarnya baik. Tapi kalau tak sudah, sebab panjang sangat, dan orang-orang penat, 20, tak tunggu. Jadi takut-takut tak termasuk dalam hadis tu. Tak dapat kelebihan qiyam malam tu. Jadi rugi juga dari segi tu. Tapi kalau kita boleh terus dengan imam sampai 12 rakaat, itu lagi baik. Ataupun dengan imam 8 rakaat kita dah letih, nak balik nak buat di rumah. Sampai 20. InsyaAllah boleh semua tu. Semuanya terbuka sangatlah masalah ni. Bukan tertutup. Bukan sehingga seperti, saya tak setujulah, seperti setengah-setengah orang tu kata tidak dikira tarawih, tak ada pahala langsung tarawih. Jadi niat tu sia-sia lah. Semua yang orang yang buat tu niat tarawih kan. Lebih lagi dahsyat sedih kita dalam masyarakat ini, dikatakan Wahabi pula kalau 8 itu. Padahal benda ni ada dalam hadis tu, dalam Muwatta', dalam apa ada. Yang buat 8 itu pun. Walaupun adalah perbezaan pendapat begini-begini, tapi ada, benda tu ada. Jadi kita nak kaitkan dengan Wahabi yang baru itu terlalu jauh lah. Ini semua dah jadi melampau dah. Dah jadi ta'assub. Perasaan benci itu lebih-lebih dah. Sehingga segala-gala yang tak sesuai dengan kita dikatakan Wahabi itu tak kenalah sama sekali bagi saya. Ya. InsyaAllah dapat pahala. InsyaAllah. Itulah. Ya, teruskan. Ada lagi? Yang lain? Lagi apa tadi? Satu tu. Soalan nombor 2 Maulana. Ya. Ada hadis dalam Sunan Abu Daud yang mengatakan sahabat-sahabat Nabi ada mencium ataupun sujud pada kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh beri pencerahan Maulana? Itu hadis yang dipertikaikan oleh ulama. Ada yang terima, ada yang tidak. Tapi kalau kita terima pun itu khusus, lebih baik. Kita kena kata begitu. Khusus dengan Nabi SAW. Orang lain jangan buat begitu sebab bahaya. Bahaya kepada orang yang buat, yang mengucuk dan yang dikucuk itu sendiri. Bahaya. Dengan sebab itu kita tak tengok ada berlaku perkara seperti itu kepada orang-orang lain. Selain daripada Nabi SAW. Jadi kita kena lebih baik kita mengatakan benda ni khusus dengan Nabi SAW.
Kalau tidak Nabi macam sahabat tadi, kita kata khusus dengan sahabat-sahabat itu. Dan tentu sekali Nabi SAW tahu daripada Allah sehingga dia suruh mereka tu minum air kencing. Tapi bukan umum, tak sepatutnya diumumkan. Ini pun termasuk dalam bab itu juga. Setengah-setengah tu menolak terus. Menolak terus. Begitulah. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Siapa Nak ni? tanya Zul dari Kedai Mulum. Zul Izzi. Nak tanya berkenaan dengan yang innallaha yanzuru ila apa ni? Yang amwalikum, yang tu kan, yang apa tu dia cakap kulubikum tu kan, yang maksud kulub tu. Yang kalau dalam bahasa Melayu kita faham maksud dia hati, tapi yang saya baca dia maksud dia jantung. Yang mana satu Maulana? Tak apalah, hati tu maksudnya jiwa lah, diri kita, hakikat kita. Itu maksudnya. Imam Ghazali pun ada bincang, satu jantung yang dalam tubuh kita, satu jantung atau hati dengan makna ruh kita. Ruh kita, gitulah. Jadi yang ni yang banyak ni kita pakai ruh kita, jiwa kita. Allah perhati kepada jiwa kita, diri kita, niat kita. Itu maksudnya.